إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعله لأحد غيرك. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala bagi peluang kepada kita untuk kita sama-sama duduk dan berkongsi manfaat dan sama-sama mendengar peringatan yang mana baik kita jadikan bekal, yang mana yang buruk, kekurangan, kita tinggal. Jadi pada minggu sebelum ni, kita telah baca satu hadis daripada kitab kita, Zadut Talibin, hadis yang kelima, iaitu Al-Haya'u syu'batun minal iman. Malu itu satu cabang daripada iman. Yang mana kita telah jelaskan iman dari segi makna malu itu sendiri, iaitu perasaan yang menghalang ataupun menyekap seseorang itu daripada melakukan perkara yang keji, terkutuk. Itu perasaan malu. Dan kita telah bagi tahu martabat malu dalam agama Islam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sendiri pun malu, iaitu malunya Allah Subhanahu wa taala apabila seorang lelaki berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala malu untuk biarkan tangan dia tu kosong dan apa yang dia minta tadi dalam doa dia tu tidak dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala juga malu. Dan juga Nabi SAW seorang yang malu. Dan diriwayatkan dalam hadis yang kita telah baca pada minggu lepas, Nabi SAW lebih malu daripada seorang gadis. Bukan saja seorang gadis, tetapi seorang gadis yang baru sahaja dinikahi, hendak duduk bersama dengan seorang lelaki yang baru dia nikahi. Perasaan malu tu lebih lagi. Dan daripada banyak-banyak sifat malu ni, malu yang paling besar sekali iaitulah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya perasaan, timbulnya perasaan dalam hati seorang hamba malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana perasaan ni nak boleh hadir itu susah. Memerlukan kepada mujahadah. Nak melahirkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita kata kita tahu, kita belajar dah tauhid, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam hati, Allah Subhanahu wa taala tahu apa sahaja yang berlaku, sehelai daun yang jatuh dalam hutan, air hujan yang menitik, sungai yang mengalir, semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi disebabkan kelemahan kita dalam menjaga
hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak menghadirkan rasa malu pada Allah Subhanahu Wa Taala tu menjadi satu benda yang susah. Nak timbul rasa malu pada Allah Subhanahu Wa Taala rasa susah. Dan di sana ada beberapa cara yang disarankan oleh ahli ilmu, para ulama, untuk kita cuba supaya hadir rasa malu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara malu-malu yang ada ni, malu yang paling besar adalah malu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Bagaimana dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fallahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas." Allah itu lebih berhak untuk seorang hamba tadi berasa malu pada dia berbanding dengan berasa malu kepada manusia. Allah itu lebih berhak. Tak, seorang hamba tadi nak berasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih berhak dia hadir ke dalam diri dia berbanding rasa malu kepada manusia. Dan juga dalam satu hadis yang lain, riwayat Tabarani daripada Sa'id bin Yazid Al-Azdi, annahu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, berikan wasiat kepada aku." Kebiasaan sahabat-sahabat, terutama sebelum berpisah dengan Nabi, kalau daripada tempat yang jauh datang ke Madinah, ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar ilmu agama, sampai masa nak balik ke tempat dia, minta Nabi sallallahu alaihi wasallam nasihat. Ataupun sebelum mereka berlepas ke tempat orang, sama ada dengan urusan perniagaan ataupun urusan rasmi negara, perang ke, atau apa-apa saja urusan yang mereka perlu keluar daripada Madinah, menjadi tabiat ataupun amalan sebahagian daripada sahabat, sebelum berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka minta nasihat daripada Nabi. Minta Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi wasiat kepada mereka. Jadi sahabat ni, Sa'id bin Yazid, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, berikan wasiat kepada aku, nasihat kepada aku, pesan kepada aku." Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Usika an tastahyi min Allah azza wa jalla kama tastahyi min ar-rajul as-salih min qaumik." Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi wasiat kepada dia, bagi pesan kepada dia, supaya apa? Supaya malulah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kamu malu kepada seorang lelaki soleh daripada kalangan kamu. Malulah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kamu malu kepada lelaki soleh dari kalangan kamu. Tak. Kenapa nak malu kepada lelaki soleh? Tak. Benda ni kalau kita tengok learn ni macam susah nak difahami. Sebab apa? Sebab hormatnya manusia ataupun hormatnya orang awam terhadap ulama menjadi kurang. Tak. Kurang, wallahu alam kenapa? Mungkin disebabkan kejahilan. Tak. Ataupun kurangnya rasa nilai ilmu. Tak. Walaupun kita kata ulama tadi tak perlu bermujahadah, tak. Tinggal keluarga, tinggal tanah air, tinggal macam-macam,
keinginan dunia untuk mendapatkan ilmu agama tadi. Tak. Jadi, orang zaman lah ni, mungkin tak, mudah-mudah kita tengok dalam Facebook ke, dalam video ke, tak, duk kata ke ulama tu, ulama ni. Tak, kita tidak kata kepada individu tertentu secara umum. Tak, boleh tengok dalam Facebook, orang awam ataupun kita kata orang yang bukan dalam bidang dia, tak, komen ni pasal ulama, tak, kata huduh pada ulama, guna perkataan yang tidak ada adab. Tak. Jadi, benda-benda gitu menjadi satu kebiasaan. Jadi, bila kita baca hadis ni, tak, Nabi kata, malulah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kamu malu pada lelaki soleh dalam kalangan kamu. Tak, macam mana kita nak malu pada lelaki soleh pada zaman sekarang ni? Tak, orang duk kata macam-macam kepada ulama. Tak. Jadi, macam mana kita nak malu? Tengok kepada dulu, zaman dulu. Zaman dulu, orang hormat pada ulama melebihi hormat kepada seorang raja. Hormatnya orang awam ni kepada ulama melebihi hormatnya orang kepada seorang raja. Dalam apa dia? Bila kita baca kisah-kisah ulama-ulama yang menuntut ilmu, apabila mereka bercerita pasal guru-guru mereka, tak, lagu mana adab-adab mereka semasa menuntut ilmu, kita jadi tak boleh nak mikir. Sebab apa? Sebab tak ada. Tak ada contoh depan mata kita. Kita buat ala kadar gitu. Kita buat ala kadar gitu je dengan apa dia? Orang-orang yang mengajar kita. Tak kira lah ajar Quran ke, ajar apa dia fiqh ke apa. Tak. Ustaz-ustaz ke, kita buat ala kadar gitu. Tak. Kita lebih hormat. Maaf, kita kata golongan profesional. Tak, melebihi hormat kita kepada orang-orang yang mengajar kita ngaji, orang-orang yang mengajar kita hukum hakikat agama. Tak. Mungkin sebab ke pemakaian dia hak bersahaja ataupun wallahu alam kenapa. Tak. Tetapi apa bila kita tengok ulama-ulama terdahulu bagaimana mereka menjaga adab di depan ulama ni sangat-sangat menakjubkan. Bahkan kita kata ni melampau ni. Melampau bagi kita. Tak. Melampau bagi kita, tapi macam mana mereka letak martabat ilmu tu dan orang yang nak beri ilmu tu, macam itulah apa dia? Kadar adab yang dia orang bagi. Setengah tu tak, apabila belajar ni nak kalih, nak belik muka surat ni, tak siwi bunyi. Tak siwi bunyi supaya tidak mengganggu ustaz dia mengajar. Ada dalam kalangan pelajar-pelajar yang disengat oleh kala jengking beberapa kali, tetapi tak bergerak. Tidak bergerak daripada majlis. Sebab apa? Sebab dia duduk depan ulama. Dia tak si apa dia mengganggu majlis ulama tadi. Kita kata, oh, buat apa dia kalau bang sebab kena ketik. Hak tu kita, hak tu cara kita. Dengan kadar kita faham darjat ilmu dan darjat seorang ulama, kita lagu tu. Tak, mungkin kita gak nepik-nepik, tak, lopak lah macam-macam. Siapa mengganggu majlis. Tetapi orang zaman dulu, lagu mana mereka meletak martabat ulama sangat menakjubkan. Sangat menakjubkan. Sebab itulah zaman dulu berlomba-lomba orang nak ngaji agama. Nak jadi ulama sebab apa? Sebab orang pandai tinggi. Orang letak martabat ulama ni tinggi. Jadi apa dia? Nasihat Nabi tadi, tak. Kalau nak faham tu kita kena baca lagu mana cara orang-orang terdahulu menghormati orang-orang soleh. Lagu mana orang-orang terdahulu menghormati orang soleh dari kalangan mereka. Kalau kita nak faham dengan zaman sekarang, mungkin susah. Tak? Mungkin susah. Kalau yang hak jelas pun mungkin arwah tok guru kita. Tak? Allahumma ghafir lahu warhamhu. Tapi kalau nak tengok
mungkin ada ila masya-Allah. Tak, tempat-tempat tertentu lah. Tak, mungkin di pondok kita. Tak, cara mereka beradab dengan guru mereka. Tak. Tapi kalau nak tengok rata-rata, wa'ala kadar gitu ya. Wa'ala kadar gitu ya dengan orang-orang alim. Tak. Jadi, kalau kita nak faham, lagu mana malunya seseorang kepada orang soleh di kalangan mereka, kita kena faham dengan macam mana ulama-ulama kita menghormati guru-guru mereka. Orang-orang soleh di kalangan mereka. Lagu tu. Jadi, apabila seorang sahabat tadi minta wasiat daripada Nabi SAW, lalu Nabi SAW beri wasiat kepada dia supaya dia ada rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana malunya dia kepada seorang lelaki soleh dalam kalangan mereka. Malunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala seorang hamba itu akan menyebabkan dia membalas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi itu tadi dengan berasa syukur. Sifat malu dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala tadi akan menyebabkan dia hadirnya rasa syukur ke atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada dia. Dan juga dengan rasa malu tadi, akan lahir dari diri dia anggota tubuh badan dia tu, kerana malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya dia akan mengikuti segala perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan, yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Dan juga dengan sebab malu yang ada dalam diri dia, dia akan menjauhi segala larangan yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Itu buah dan hasil lahir daripada malunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala iaitu Allah Subhanahu Wa Taala ataupun seorang hamba tadi, dia akan pastikan diri dia supaya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan melihat dia dalam keadaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dalam keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada dia. Dia akan jauhkan diri dia, hindarkan diri dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala tengok dia dalam keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala murka. Dan juga dia akan pastikan sedaya upaya dia supaya Allah Subhanahu Wa Taala ni tak cari dia ataupun tidak kehilangan dia di tempat yang sepatutnya dia ada. Tak. Di tempat yang sepatutnya dia ada, contoh macam jihad ke, tak, ataupun majlis-majlis ataupun usaha-usaha untuk menolong agama, tak. Jadi bila ditengok, Allah tak jumpa dia. Tak ada dia dalam itu. Mana dia tidak berserta ataupun dia tidak bersama-sama menolong agama Allah. Tak? Jadi, dia menghindarkan diri daripada berada dalam keadaan yang dimukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia akan pastikan diri dia ada di tempat yang sepatutnya Allah tengok dia ada. Seorang Muslim yang malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan rasa malu apabila Allah Subhanahu Wa Taala tengok dia dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menyalahi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia melakukan dosa, tak, seorang Muslim bukan bererti dia tu tidak terjerumus. Tak. Bukan bermakna dia tu maksum daripada melakukan dosa. Tak. Mungkin dalam keadaan tidak sedar dia melakukan dosa, ataupun mungkin dalam keadaan sedar, tapi oleh kerana kelemahan iman dia, tak, dia terjerumus. Tak. Tetapi seorang Muslim yang malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
apabila tergelincir daripada landasan agama, maka dia malu kepada Allah. Hadir juga perasaan malu tu selepas berlaku kesilapan dalam hidup dia. Malu yang teramat sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tindakan dia? Tak, malu tetapi gelecoh juga, kita kata. Kerana apa tindakan dia? Cepat-cepat dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan cepat-cepat dia akan meminta maaf ataupun meminta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan kesilapan dia tadi. Bukan bermakna dia tidak pernah silap langsung. Tak, bukan bermakna dia tidak pernah silap langsung. Tetapi orang yang malu pada Allah ni, bila dia tersilap, cepat-cepat dia akan baiki diri dia. Cepat-cepat dia akan rasa menyesal dan meminta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesilapan yang dia lakukan. Jadi, apakah perkara-perkara ataupun amalan-amalan yang ulama kita sarankan kepada kita, yang mana apabila kita amalkan benda tu, apabila kita jadikan satu amalan dalam kehidupan kita, dia akan melahirkan rasa malu. Tak? Sebab bukan kata tak belajar, kita belajar belakang. Tak? Kita belajar bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Tak? Hak ni halal, hak ni haram. Tak? Tetapi tidak hadir rasa malu dari diri kita apabila perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala mari dalam kehidupan kita. Tak? Tidak ada rasa malu. Tak? Menyebabkan mudah-mudah je kita langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana kita nak hadirkan rasa malu tu yang sebenar-benar malu sebagaimana ta'rif malu yang kita sebut tu, iaitu perasaan yang hadir dalam diri kita sehingga menyebabkan kita ni sekat diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama adalah perkara yang kita boleh amalkan ataupun kita perlu wujud dalam diri kita untuk kita rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk lahirnya malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah cinta. Iaitu cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah di sana benda yang lebih dicintai oleh mukmin daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran surah Al-Baqarah, "Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman itu sangatlah kuat cinta mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu melebihi daripada segalanya. Jadi adanya perasaan cinta dalam hidup, dalam diri seorang mukmin akan melahirkan perasaan malu pada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyebabkan perkara-perkara yang kita sebut tadi, buah daripada perasaan malu tadi akan terlahir daripada diri seorang mukmin tadi yang malu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu wujudkan cintanya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta yang sebenar, sebagaimana yang ulama-ulama sifatkan. Tak. Cinta yang sebenar. Sebagaimana yang disebut oleh syair. Tak. Hakikat cinta yang disebut oleh syair Arab. Tak. Ta'sil ilaha wa anta taz'amu hubbahu. Hada la'umri fil qiyasi syani'un. Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Tak. Kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kamu mendakwa kamu cinta kepada Allah. Kamu melakukan maksiat, tapi mulut kamu kata kamu cinta kepada Allah. Tak. Haza
perbuatan ini tak demi umur aku ataupun sumpah, dia kata perbuatan ini adalah satu benda yang mustahil. Satu benda yang tidak logik. Tak. Dakwa cinta Allah Subhanahu Wa Taala tetapi bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lau kana hubbuka sadiqa. Kalaulah cinta kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu benar, la ata'tahu. Nescaya kamu akan mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Sesungguhnya yang mencintai itu akan mematuhi orang yang dia cintai tadi. Tak. Jadi seorang hamba yang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab sekiranya berlaku perlawanan. Tak. Maknanya dakwaan cinta tapi perbuatan melanggar perintah Allah, maka itu adalah satu benda yang terbalik, satu benda yang tidak betul. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Sesungguhnya orang yang mencintai itu akan mematuhi perintah orang yang dia cintai, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berhenti setakat tu dulu. Nak kita akan sambung perkara-perkara yang akan melahirkan rasa malu dalam diri seorang hamba tu, yang akan membuahkan kepada timbulnya perasaan untuk menghalang dia daripada melakukan perkara-perkara yang terkutuk. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.